Okey, saya akan ceritakan tentang adiwira hidupku ataupun hidup saya. Terlebih dahulu, tapi saya tidak mau cakap siapa adiwiranya. Saya akan cerita dulu, lepas itu baru saya akan ceritakan adiwira itu siapa. Okey, ada seorang wanita, adiwira itu wanita. Seorang wanita, dia dilahirkan di negeri Melaka. Lepas itu dalam kalangan adik-beradik yang paling ramai pula, lebih kurang 10 orang lah. Okey, dia itu bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Okey, wanita ini bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Jadi dia belajar hingga tahun 6. Disebabkan kesusahan keluarga, dia terpaksa berhenti belajar dan dia pergilah kerja sebagai pembersih rumah. Terpaksa pergi sebagai pembersih rumah dan hidupnya memang susah sampailah dia tahap di mana dia mau kahwin sudah. Wanita ini sudah mau kahwin. Jadi dia ingatlah, okey, kalau saya kahwin hidup saya akan jadi senang. Lepas ni hidup saya akan banyak benda yang saya akan dapat. Dia pun kahwin dengan seorang lelaki. Tetapi apa yang terjadi adalah lelaki itu hancurkan harapan wanita itu, kerana lelaki itu adalah seorang yang suka membazirkan duit dan minum alkohol. Jadi dia tidak bertanggungjawab ke atas istrinya. Jadi istrinya sudah ada 2 orang anak pula masa itu. Jadi dia tidak tahu mau buat apa. Dia membakar dirinya. Wanita itu membakar dirinya. Okey, dia membakar dirinya. Selepas membakar dirinya, nasib baik ada orang kampung di situ dapat menyelamatkan nyawanya. Dia berada di hospital lebih kurang 3 bulan ke 2 bulan. Dia terpaksa berada di hospital walaupun ada kesan-kesan yang terbakar itu kan. Jadi lepas itu dia ambil satu keputusan, tidak boleh lagi percaya kepada suaminya. Dia ambil keputusan supaya aku kena kerja. Aku kena dapatkan duit cari nafkah untuk anak-anak aku ni. Aku nak jadikan anak-anak aku ni seorang yang berjaya. Jadi dia pun bekerja lah keras sebagai pembersih kantin, pembersih pejabat-pejabat. Lepas tu dia kerja. Lepas tu ada satu poin ni, abang dia orang ada 2 orang anak. Abangnya sudah berhenti belajar kerana keluarga sangat miskin. Jadi dia berhenti belajar. Dan ada lagi seorang lagi anaknya tu yang bongsu itulah yang masih sedang belajar, yang masih belajar. Jadi ibunya nak jadikan anak yang bongsu itu seorang guru. Kerana kenapa? Ibu tu kan dia mau jadi seorang guru tapi tak dapat jadi seorang guru. Jadi dia minta anak bongsu itu belajar betul-betul dan jadi seorang guru. Ayahnya langsung tidak mengendahkan. Jadi wanita ni lah semua urusan anak belajar dia yang buat. Ada satu masa wanita itu jatuh sakit. Boom. Climax cerita dia. Dia jatuh sakit di mana buah pinggangnya rosak, dua-dua buah pinggang rosak. Dia terpaksa pergi ke apa? Hospital dan juga proses mencuci darah. Dan cuci darah itu amat menyedihkan, buah pinggangnya rosak. Kamu pernahkah tengok orang cuci darah? Tidak. Yes, okey. Dia memang menyeramkan. Kamu boleh nampak darah kamu sendiri. Dia akan mengalir dalam mesin. Begitulah keadaan dia. Tetapi anak dia belum jadi seorang guru. Dia sanggup mencuci darah. Lepas tu dia pergi ke kedai gerai-gerai makan. Dia cuci pinggan. Dia dapatkan duit cuci pinggan tu. Dia bank in ataupun dia hantar duit itu kepada anaknya supaya belajar di universiti. Jadi anaknya pun terima duit daripada ibu bapanya. Ibunya lah, bukan bapa. Dan belajar. Dan akhir sekali anaknya berjaya menjadi seorang guru. Dan dia mengajar di semua tempat. Banyak benda anak tu berjaya lah. Akhirnya anaknya berjaya. Masuk dalam berita, masuk dalam banyak benda. And sewaktu dia menjadi guru, wanita itu meninggal dunia. Dan segala kejayaan anaknya selepas itu, wanita itu tidak dapat lihat lagi. Sebab dia sudah meninggal dunia. Dan wanita itu pernah ajar kepada anaknya supaya apa-apa pun pastikan kamu berjaya dalam hidup kamu. Dan buatlah yang terbaik. Dan pastikan kamu buatkan ibu bangga. Itu je kata-kata terakhir dia. Walaupun ibu tiada, pastikan kamu membanggakan ibu. Jadi ibu tu meninggal dunia. Selepas tu anak dia berjaya dalam hidup dia. Dan adiwirahnya itu ialah ibu saya. Dan anaknya itu ialah saya.
Saya ceritakan kepada kamu, memang saya mau mengalir air mata saya sudah nih, sebab hari ini adalah setahun genap ibu saya meninggal dunia. Okey, setahun, dan saya masih lagi sayang dia. Saya masih lagi mau membanggakan ibu saya walaupun dia tiada bersama saya. Tapi inilah cerita tentang adik Mira saya yang sanggup berkorban walaupun buah pinggangnya rosak, walaupun ayah tidak menjaga kami, tapi dia tetap berpegang kuat untuk menjadikan anaknya seorang guru. Ini cerita dia.